Sekarang topik kedua peningkatan pemerintahan dan pentadbiran zaman Yunani dibincangkan. Terdapat 5 sistem pemerintahan dan pentadbiran diamalkan di negara kota Athens, yaitu sistem monarki, sistem oligarki, sistem aristokrasi, sistem tirani, dan sistem demokrasi. 5 sistem pemerintahan dan pentadbiran ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Pertama sekali ialah sistem monarki. Sistem ini adalah sistem beraja berasaskan pewarisan keturunan, dan raja dibantu oleh konsul yang terdiri daripada pijak pantai. Sistem oligarki, di mana pemerintahan dijalankan oleh sebahagian golongan kecil yang memiliki kuasa. Sistem aristokrasi. Dalam sistem aristokrasi, pemerintahan dijalankan oleh golongan bangsawan. Sistem tirani. Dalam sistem tirani, pemerintahan dijalankan oleh golongan zalim dan menindas rakyat. Sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan dijalankan oleh golongan yang dipilih oleh rakyat. Sekarang perkembangan sistem demokrasi di Athens dibincangkan. Yang berikut adalah 2 faktor utama perubahan di sistem pemerintahan Athens. Faktor pertama ialah pemantapan hak ehwal pentadbiran yang sedia ada. Faktor kedua ialah usaha penduduk Athens untuk memajukan aspek pemerintahan negara kota. Perkembangan sistem demokrasi di Athens adalah seperti yang berikut. Sistem demokrasi di Athens diasaskan oleh Solon pada tahun 594 sebelum Masehi. Sistem demokrasi yang diamalkan ialah demokrasi langsung, di mana setiap warga negara terlibat secara langsung dalam menentukan dasar dan peraturan melalui perbincangan dan perdebatan. Sistem demokrasi dimantapkan apabila peningkatan diberi kepada kuasa rakyat semasa pemerintahan peringkas. Sekarang ciri-ciri sistem demokrasi di Athens dibincangkan. Badan pentadbiran di sistem demokrasi Athens terdiri daripada 4 komponen. Komponen pertama ialah Dewan Perhimpunan. Komponen kedua ialah Majlis. Komponen ketiga ialah Magistra. Komponen keempat ialah Juri. 4 komponen ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Pertama sekali, Dewan Perhimpunan diperincikan. Yang berikut adalah fungsi utama Dewan Perhimpunan. Fungsi pertama, mengubah undang-undang. Kedua, menghasilkan deklarasi perbelangan. Ketiga, membincangkan hak kewangan dan percukaian. Keempat, melantik ahli majlis. Kelima, mahkamah orang awam. Keenam, menerima duta dari negara asing. Ketujuh, menjalin perjanjian dengan negara lain. Perkara yang berikut adalah mengenai keanggotaan Dewan Perhimpunan. Ahli Dewan Perhimpunan terdiri daripada warga negara lelaki Athens. Ahli Dewan Perhimpunan mempunyai keahlian selama 6 bulan hingga setahun. Sidang diadakan sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Ini termasuk wanita. Hanya ahli Dewan Perhimpunan boleh mengemukakan pandangan tentang dasar pentadbiran. Mengenai komponen majlis. Yang berikut adalah fungsi kepada majlis. Majlis bertanggungjawab melaksanakan dasar keputusan Dewan Perhimpunan. Majlis mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan. Kuasa Dewan Perhimpunan tidak boleh diatasi oleh kuasa majlis. Mengenai keanggotaan majlis. Ahli majlis dilantik oleh ahli Dewan Perhimpunan. Tempoh keahlian ahli majlis adalah selama 2 tahun. Ahli majlis terdiri daripada 500 orang yang dibahagikan kepada 10 jawatan kuasa yang dikenali prytany. Pengerusi dipilih setiap kali persidangan diadakan. Mengenai magistra. Yang berikut adalah fungsi magistra dalam sistem demokrasi di Athens. Ahli magistra adalah kaki tangan kerajaan. Ahli magistra akan melaksanakan dasar yang diputuskan oleh majlis. Magistra bertanggungjawab atas pengurusan hak pendidikan dan percukaian. Yang berikut adalah mengenai keanggotaan magistra. Ia terdiri daripada 6,000 ahli. 200 hingga 500 orang daripadanya mengambil jawatan sebagai hakim. 10 orang jeneral tentera adalah ahli. Yang berikut adalah mengenai komponen juri di sistem demokrasi. Yang berikut adalah fungsi-fungsi jawatan juri. Ahli juri bertanggungjawab dalam mengurus hak berkaitan dengan keadilan. Ahli juri adalah pemutus kepada kes keadilan. Pensalah boleh melayu kepada warga negara. Kuasa pengadilan terletak pada warga negara Athens. Mahkamah tempatan berfungsi atas menyelesaikan kes kecil. Manakala Mahkamah Athens berfungsi atas menyelesaikan kes besar. Mengenai struktur keanggotaan juri.
Komponen juri terdiri daripada 101 hingga 1001 orang ahli. Setiap perbicaraan diketuai oleh seorang pengerusi. Sekarang topik pemerintahan tanpa tampilan di Sparta dibincangkan. Sparta adalah negara kota di tamadun Yunani yang mengamalkan sistem pemerintahan monarki terhad. Yang berikut adalah ciri-ciri sistem pemerintahan monarki terhad di Sparta. Terdapat dua raja yang memerintah Sparta untuk mengelakkan kesalahgunaan kuasa dan pembelotan. Dua raja ini berasas daripada keluarga Eurypontics dan Aegeus. Raja dibantu oleh Dewan Perhimpunan dan Majlis. Dewan Perhimpunan terdapat 10,000 ahli dan 5 pengawal yang dikenali Epos. Dilantik untuk memastikan raja tidak berkuasa mutlak. Majlis terdapat 28 ahli yang berumur melebihi 60 tahun dan menjadi ahli seumur hidup. Sparta adalah kerajaan ketenteraan. Yang berikut adalah ciri-ciri kerajaan ketenteraan Sparta. Kanak-kanak yang berumur 7 tahun dan wanita akan dilatih menjadi anggota tentera. Kaum wanita menjalankan latihan fizikal seperti berlari, bertinjau, menari dan menyanyi di khalayak ramai. Nilai disiplin dan taat sedia ditekankan di kalangan warga negara. Warga negara Sparta sanggup berkorban untuk mempertahankan kedaulatan negara kota. Dalam peperangan Sparta-Persia, Sparta mengalahkan Persia dalam pertempuran di Salamis pada tahun 480 sebelum Masehi. Sekarang topik ketiga tamadun Rom dibincangkan.